Okay, hi again. So dalam video ni kita akan lihat masih lagi dalam chapter yang kedua. Tetapi kita akan pergi kepada subtopik 2.2.5 Agriculture and Forestry Subsectors. Tapi untuk video kali ini kita akan lihat agriculture dahulu, and then selepas habis kita akan pergi kepada video yang lain. Kita akan lihat forestry subsectors. Okay, so kita mulakan dengan cropland management. So first of all, we need to know what is the meaning of cropland. Okay, so sebenarnya cropland ini adalah satu tempat di mana tempat tersebut digunakan untuk penghasilan pertanian. Okay, dan juga lepas sudah ada hasil pertanian, kita akan tuailah untuk harvest kan. Okay, ada dua kategori subkategori untuk cropland, iaitu yang pertama cultivated dan juga non-cultivated. Okay, untuk cultivated cropland, dia comprises land in row crops or close grown crops, and other cultivated cropland, for example hayland or pasture land that it is in rotation with low. Okay, maksudnya untuk cultivated tu dia adalah satu tempat, satu kawasan yang mengandungi inilah kawasan yang telah dikhaskan untuk pertanian. Okay, untuk penanaman lah. Seperti contohnya tanaman tersebut ditanam dalam bentuk deretan ataupun secara mengikut pattern masing-masing lah. Okay, sebagai contohnya hayland. Hayland ni adalah satu kawasan padang rumput yang sangat luas. Okay, pasture land pun sama juga maksud dengan hayland lah. Dan juga satu lagi non-cultivated cropland, di mana it includes permanent hayland and horticultural cropland. Di mana non-cultivated cropland ni dia adalah satu kawasan cropland yang bukan untuk penanaman. Bermaksud kawasan tersebut dia memang sudah kekal sebagai kawasan padang rumput, dan juga dia hanya dihaskan begitu sajalah, tidak ada tujuan penanaman dilakukan ke atas tempat tersebut. Okay, next kita akan lihat natural farming. Okay, jadi apa yang anda faham tentang natural farming? Okay, menggunakan kaedah secara semula jadi dan menggunakan bahan-bahan serta produk yang natural. Okay, it is based on the principle of interdependence among all living things. Jadi bila bercakap tentang semula jadi ini, dia bergantung kepada interdependence lah, all living things, semua benda hidup, iaitu penanaman ataupun hidupan seperti haiwan, dia bergantung ataupun saling menyokong antara satu dengan yang lain lah, kalau kita bercakap tentang prinsip natural farming. Okay, tujuan natural farming ni adalah untuk menjaga kita punya persekitaran lah, supaya tidak ada impact yang negatif. Okay, dan juga selain daripada itu adalah untuk supaya tidak mendatangkan apa-apa efek yang tidak mendatangkan faedah kepada kita, hasil daripada modernisasi dan juga pertanian secara komersial. Okay, dalam jadual ini kita boleh lihatlah perbezaan di antara not natural farming dan juga natural farming, dan juga apakah dia punya benefits. Okay, jadi kalau kita lihat satu persatu dalam jadual ini, what is not natural farming? Apa yang bukan natural farming? Penggunaan microorganism yang artificial dan juga import. Okay, itu bukan natural lah. Tapi kalau natural, kita menggunakan microorganism yang asli ataupun IMO lah. So IMO ni maksudnya indigenous microorganisms. Okay, bermaksudnya kita menggunakan benda yang semula jadilah, termasuk microorganism. Okay, benefits of natural farming.
safe, cheap, and easy to make, and is very effective. It strengthens the crops without being affected from all kinds of weather. So itu adalah dia punya benefit lah. Selamat, mudah, dan juga murah serta lebih efektif. Okay. And then kalau bukan natural farming lagi, ini use of chemical fertilizer, menggunakan bajak kimia. Okay. Tetapi kalau natural farming, kita menggunakan nutritive cycle theory, iaitu kita menggunakan teori kitar nutrition yang berada di dalam tanah tersebut lah. Okay. And then dia punya faedah dia dapat menguatkan lagi ataupun dia menjaga penanaman kita melalui ataupun secara semula jadi lah. Okay, tanpa menggunakan bahan kimia. And then seterusnya kita lihat mechanical tillage. Kita lihat sekali lagi untuk not natural farming. Mechanical tillage. Okay, mechanical tillage ni bermaksud pembajakan lah. Okay, secara mechanical. Conventional farming with deep plowing. Okay, kita menggunakan macam mana kita menggembur-gemburkan ataupun membajakan tanah tersebut, kita menggunakan mesin secara mechanical. Okay, tetapi kalau natural farming, kita hanya menggunakan nature's tiller, iaitu aerobic dan anaerobic bacteria, fungi, mold, crickets, earthworms and molds. Kita menggunakan bahan-bahan semula jadi ataupun hidupan semula jadi, iaitu bakteria, fungi dan juga apa-apa cacing dan juga tikus tanah lah, untuk tujuan untuk menggemburkan tanah lah. Okay, and then benefits of natural farming: soil clusters that are lumped in aggregates are fostered, which will provide air and good water drainage, good habitat for microorganisms and other soil biota. So kalau kita gunakan secara semula jadi bahan-bahan seperti ataupun benda seperti aerobic, anaerobic bakteria, fungi, macam ni semua ni kan, dia faedah dia kepada tanah tersebut, dia boleh menyediakan saliran yang baik untuk tanah tersebut setelah digembur-gemburkan oleh bahan-bahan bakteria ini. Okay. Lalu tanah tersebut dia akan menjadi habitat yang baiklah untuk mikroorganisme dan juga hidupan tanah yang lain. Okay. Tilling land arduously. Okay. And then kalau bukan non-farming, tilling land arduously, laborious and strenuous year. Sepanjang tahun kita akan menghadapi penat lelah lah, sebab kita selain menggunakan mesin, kita secara kita punya tenaga pun kita sangat penat, sebab kita kerja tu sangat laborious, maksudnya sangat penat, sangat berat. Okay. Tetapi kalau kita menggunakan natural farming, grass mulching as remedy for weeds using brown rice vinegar, kita hanya gunakan grass mulching, maksudnya kita bubuh ataupun letakkan rumput di atas tanah tersebut, okay, sebagai remedy. Remedy ni maksudnya sebagai ubatlah untuk rumput-rumput liar. Okay. Dan juga kita boleh menggunakan brown rice vinegar, kita menggunakan cuka. Okay. And then dia punya kepentingan ataupun faedah dia boleh mengekalkan kelembapan tanah dan juga provide good habitat for microorganism and prevent soil erosion. Okay. Jadi jika kita buat grass mulching ni, kita boleh menghalang hakisan tanah daripada berlaku. Okay. And then expensive state-of-the-art technology needed for treatment facilities in livestock management. Itu kalau not natural farming lah. Kita menggunakan teknologi yang sangat mahal, okay, untuk menyelenggara kemudahan untuk pengurusan kita punya tanaman ataupun kita punya livestock, ternakan. Okay. Tetapi kalau natural farming, kita hanya menggunakan IMOs, iaitu indigenous microorganisms ataupun microbes, yang sangat simple, okay, dan juga cost efektif lah di dalam pengurusan haiwan ternakan ataupun tumbuhan penanaman kita. Okay, dan kita boleh lihat dari segi benefit dia, all waste are recycled and made use of for cost cutting techniques.
The livestock housing itself is a waste treatment facility, fertilizer producer, and feed mixer. Okay, lagi dia punya ni perbezaan untuk non-natural farming, planting more crops in a limited area. Okay, kita kawasan sangat limited, okay, tetapi kita perlu buat lebih banyak penanaman. Tetapi kalau natural farming, planting with proper distance in crops and plants, okay, kita hanya tanaman kita mengikut secara semula jadilah, kita tidak perlu mengikut mesin-mesin kan. And then dia punya benefits, kita boleh lihat lagi banyak dia punya hasil kalau kita natural farming lah. Okay, because it emphasizes on formless nutrients such as sunlight and air. Okay, sebab dia menggunakan nutrients yang tidak akan habis, iaitu cahaya matahari dan juga udara. Okay, dan juga kita satu lagi perbezaan adalah penggunaan pesticide, iaitu racun serangga. Okay, untuk membunuh serangga lah. Okay, tapi kalau non-natural farming dia menggunakan pesticide, tetapi kalau natural farming, okay, kita use of natural inputs to distract the pest. Kita tidak menggunakan racun serangga, tetapi kita menggunakan bahan lain-lain untuk menghalau pest ataupun serangga. Okay, seperti contohnya fermented fruit juice, ataupun kita guna orang-orang, okay, ataupun kita guna burung hantu, kita guna biological control selain menggunakan pesticide untuk membunuh serangga perosak. Sebab kalau kita menggunakan serangga perosak, dia sangat tidak bagus untuk persekitaran, dan juga dia mungkin boleh meracun kita punya tanaman juga. Okay, sekaligus kita juga yang akan mendapat efek negatif. And then faedah dia, pest attractants are placed away from the fruit to divert the pest. It is cheaper and it focuses more on coexistence and correlation with the pest. So seperti yang saya sebut tadi lah, okay, kita hanya menggunakan kawalan dari segi biologi, okay, kita tidak menggunakan pesticide, jadi dia lagi murah. Tidak payah kamu spend duit untuk beli pesticide, racun untuk kawal kamu punya pest. Okay, dan juga dia lebih coexistent lah, macam seperti yang saya cakap tadi, dia menggunakan kawalan biologi, menggunakan interdependence antara organisme yang ada di dalam kawasan tersebut. Okay, strengths and benefits, kekuatan dan juga faedah. Okay, natural farming. Sekarang kita masih bercakap tentang natural farming lah. Okay, yang pertama, environmental friendly. Okay, environmental friendly dia ni lah. Natural farming is considered a revolutionary breakthrough accomplishing the dream method of zero emission. Tidak ada pengeluaran apa-apa. Okay, kita tidak pengeluaran asap, tidak menggunakan pesticide. Jadi semua ini kita chop sebagai zero emission, dan dia environmental friendly lah. Okay, no wastewater is emitted. Okay. Yang kedua, higher yield. It strictly follows the nutritive cycle theory, using accurate amounts of substances at the precise moment, nourishing the soil with right amounts of nutrients. Kita menggunakan konsep nutrients ataupun khasiat kitar zat di dalam tanah. Okay. Lalu dia akan menghasilkan atau meningkatkan productivity ataupun hasil tanaman kita akan jadi lebih banyak. Okay. And then yang ketiga, low cost. Sebab kita tidak perlu spend kita punya money untuk untuk mesin-mesin segala, dan juga kita tidak payah bayar untuk penyelenggaraan mesin, tidak perlu beli racun serangga yang mahal. Okay, kita hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi saja. Okay, and then high quality, better quality crops and livestock is the result of non-usage of chemicals. Those are harmful to their production as well as the environment. Dan juga high quality, berkualiti tinggi sebab kita tidak menggunakan pesticide. Okay, jadi dia hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi semata-mata. Tidak ada kesan negatif kepada penghasilan, kepada kita punya hasil tanaman. Dan juga yang paling bagus,
dia tidak mendatangkan kesan negatif kepada environment kita. And then adaptable, boleh disesuaikan. Okay, ikut tempat masing-masing lah, ikut negara masing-masing kan, macam mana sistem penanaman diorang secara semula jadi. Okay. And then farmer and user friendly. Kaedah yang digunakan tu tidak toksik dan juga tidak menggunakan chemicals ataupun bahan kimia yang beracun. Okay, dia hanya menggunakan haiwan untuk mengawal serangga dan sebagainya lah. Dan juga respect for life. Natural farming gives utmost respect and care to the crops and animals following the natural cycle of life. Natural cycle, kita gunakan kitar semula jadi saja. Tidak perlu ada penggunaan alatan moden, mesin-mesin segala, tetapi kita hanya menggunakan bahan semula jadi saja, sebab kita mau jaga kita punya persekitaran. Okay, next kita pergi grazing land management and pasture improvement. Okay, grazing land. First of all, kita mau tahu apa maksud grazing land. Any vegetated land that is grazed or has the potential to be grazed by animals, domestic and wild. Okay, maksudnya satu tempat yang padang rumput lah untuk haiwan meragut rumput. Okay, itu maksud grazing land. Okay, so kita continue dengan importance of grazing lands. Kepentingan yang pertama adalah menjimatkan tenaga, energy saving. Okay, macam mana kita boleh cakap yang grazing lands ini dia energy saving? Macam mana dia boleh menjimatkan tenaga? Sebab penjimatan itu dilihat dari segi penggunaan kalori lah. Hanya 1 kalori digunakan, 1 kalori fossil fuel iaitu bahan api digunakan untuk menghasilkan 2 kalori makanan dan juga fiber, tenaga fiber lah. Okay. Jika kita bandingkan dengan penanaman yang lain di mana menggunakan 5 hingga 10 kalori fossil fuel. Jadi bermaksud lebih banyak fossil fuel yang digunakan untuk penghasilan tanaman lah, untuk mendapatkan makanan dan juga tenaga fiber. Jadi sebaik-baiknya petani ataupun peladang menggunakan grazing lands ini untuk menghasilkan rumput untuk livestock mereka lah. Jadi dengan ini kita juga boleh menjimatkan tenaga, mengurangkan penggunaan tenaga fosil. Okay, walaupun masih menggunakan tetapi hanya sedikit saja. So in that way kita boleh mengurangkan impak negatif lah kepada kita punya persekitaran. Okay, and then kebaikan yang seterusnya adalah membekalkan makanan, ubat-ubatan dan juga produk lain. Okay, grazing by domestic livestock has been primary use of grazing land since European settlement and remains one of the most important uses today. Okay, di negara Eropah memang dari dulu lagi ada sudah kawasan padang rumput lah untuk untuk livestock ataupun haiwan ternakan di negara Eropah lah, untuk untuk ternakan-ternakan tersebut makan. Jadi kita boleh mendapatkan produk yang lain lah selain daripada hasil ternakan tersebut, iaitu contoh seperti daging, susu, kulit, kapas. Okay, jadi itu antara produk-produk yang kita boleh dapatkan secara sampingan lah daripada grazing animals, ternakan yang meragut rumput. Okay. Dan juga selain daripada itu kita boleh mendapatkan ubat-ubatan pharmaceuticals, iaitu sumber bekalan ubat daripada animals ni juga. Okay. Dan juga natural fertilizer, iaitu bajak secara semula jadi daripada tulang haiwan, darah dan juga dia punya tinja ataupun tahi
animal tersebut lah. Dan juga new and unique uses of familiar products such as using wool which readily absorbs oil to remove spilled oil from soil, streams, lakes and oceans. Selain daripada itu kita boleh mendapatkan kapas secara unik, di mana kapas tersebut boleh menyerap minyak untuk menyingkirkan minyak daripada tanah, sungai, tasik dan juga laut. Jadi itu antara produk-produk yang kita boleh dapatkan daripada grazing animals lah. So itu dia punya kepentingan. And then water storage and release. Okay, tentang water storage and release ini, grazing lands ini dia sangat luas. Di negara-negara yang mempunyai grazing lands. Bila dia luas dan banyak tumbuh-tumbuhan ataupun rumput-rumput tumbuh di situ, bila hujan, hujan ni dia akan masuk ke dalam air lah, dia akan infiltrate ke dalam tanah. Bukan air ya, dia akan masuk ke dalam tanah, dan juga tanah tersebut dia akan digunakan untuk tujuan pertumbuhan tumbuhan, dan juga disimpan sebagai tadahan air. Dan juga air tersebut dia akan menjadi sumber untuk aliran sungai, untuk kawasan paya, dan juga untuk kawasan tasik lah. Jadi tasik sebenarnya, dan semua sumber-sumber tersebut boleh digunakan untuk wildlife dan juga manusia. Water quality, dari segi kualiti air, grazing lands dia boleh membantu untuk mengurangkan hakisan dan juga pencemaran air. Selain daripada dia boleh meningkatkan pendapatan. Jadi macam mana grazing lands ni boleh meningkatkan water quality? Sebagai contohnya, kita natural drainage ataupun saliran semula jadi. Di kawasan ladang dan juga kawasan tebing sungai yang berdekatan dengan sungai, kita boleh tanam grazing land plants lah, tumbuhan-tumbuhan grazing land. Kemudian tanaman tersebut, apa yang dia akan buat, dia akan membantu untuk memerangkap aliran air lah, dan juga sedimen, itu bahan-bahan terampai daripada fields, daripada padang. Dan ini sekaligus boleh membantu untuk melindungi kualiti air. Jadi dengan adanya tempat macam ni, dia boleh jadi outdoor recreation jugalah, sebagai contohnya hiking, camping, horseback riding, hunting dan juga fishing. Wildlife. Wildlife ini, jadi bila ada sudah daripada water quality tersebut, dia boleh menyediakan tempat aktiviti seperti hiking, fishing dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh lihat ada banyak wildlife lah, ataupun hidupan liar yang kita boleh jumpa di kawasan grazing land. Dari segi waste utilization, hidupan ini dia akan menghasilkan ataupun menyingkirkan sisa kumbahan lah, itu tahi. Jadi tahi ni sebenarnya boleh dijadikan baja. Jadi baja tersebut dia boleh meningkatkan kesuburan tanah, sebab ada organic matter di dalam tanah tersebutlah, hasil daripada sisa kumbahan haiwan-haiwan yang hidup di kawasan grazing lands ini. Seterusnya carbon sequestration. Jadi dengan penanamannya grazing lands ini, dengan adanya
grazing lands ni banyak tanaman ataupun rumput-rumput untuk makanan haiwan ternakan ni akan ditanam. Jadi ini sekaligus dapat meningkatkan lagi proses fotosintesis untuk berlaku. Seperti yang kita tahu, fotosintesis ini dia memerlukan karbon dioksida. Jadi elemen karbon yang sudah banyak terdapat di karbon dioksida dia akan digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan di kawasan grazing lands ini untuk tujuan fotosintesis. Jadi di sini kita boleh lihat pengurangan gas ataupun elemen karbon yang terdapat di atmosfera kita ini. Itu yang dimaksudkan dengan carbon sequestration. Kita menyingkirkan karbon yang terdapat di atmosfera. Satu lagi kepentingan grazing lands ini adalah sebagai biomass. Jadi tumbuhan yang kita bakar, walaupun dia akan menghasilkan karbon dan karbon tersebut akan pergi kepada atmosfera, tetapi pada waktu yang sama kita menghasilkan biomass jugalah. Sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu management of organic and peaty soils. Organic soil tu seperti yang kita tahulah, soil tanah yang mengandungi kandungan organic material, hasil daripada sisa ataupun penguraian plant ataupun tumbuhan. Dan juga peaty soil ni adalah tanah gambut. Jadi kita tahu yang tanah gambut ni pun adalah tanah yang subur lah, di mana dia mengandungi 75% organic matter. What is so special about peatlands? Sekali lagi, peat ni adalah, tanah gambut ni adalah organic matter yang terkumpul beribu-ribu tahun, dan juga dia menyimpan karbon di dalam satu lapisan yang tebal. Boleh lihat di sini itu kejadian macam mana terhasilnya tanah gambut. Economic benefits of peatlands. Kebaikan dari segi ekonomi lah untuk tanah gambut ni. Peatlands bring enormous economic benefits to regions where they are found. Peat is extracted for use as horticultural compost. It is highly sought after in commercial horticulture because of its high water retaining ability and flow of air. Jadi kebaikan tanah gambut ni dia sebagai horticultural compost. Sebagai bahan kompos untuk tujuan horticultural. Kemudian tanah ini kebaikan tanah ini dia boleh ada water retaining ability, dia boleh menyimpan air, dan juga dia mempunyai saliran udara yang bagus. And then peat is used for fuel to generate electricity. And then kegunaan tanah gambut ni juga adalah untuk fuel, di mana dia boleh menghasilkan electricity. Dia boleh digunakan sebagai sumber bahan api lah. It is also sold as briquettes for heating homes in cold climatic regions. Juga dijual sebagai briquettes untuk tujuan pemanasan rumah di kawasan ataupun tempat beriklim sejuk. Peatlands are drained and used for agricultural purposes, pasture and crop production and forestry. Dan juga kegunaan peatlands ini juga untuk tujuan pertanian, iaitu untuk penghasilan tanaman dan juga rumput, dan juga untuk kebaikan kepada kita punya forestry, iaitu perhutanan.
Okey, penggunaan peat untuk tujuan perhutanan dan juga agriculture ni sangat memberikan faedah lah, tetapi dia boleh mengubah hidrologi semula jadi peatland ini. Okay, ini boleh menyebabkan oxidation karbon yang tersimpan, sekaligus dapat mengurangkan kandungan organic matter di dalam peat tersebut. Ketika peat extraction, peat is drained, dia akan dikeringkan, kita hilangkan air, dan juga dia akan sebelum storage atau transportation untuk tujuan dijual. Kemudian proses ni dia akan mengurangkan kandungan air dan boleh menggalakkan microbial decomposition of organic matter. Okay. Sekaligus dapat melepaskan greenhouse gases seperti carbon dioxide dan juga nitrogen. So kena hati-hatilah untuk tujuan untuk tujuan forestry dan juga agriculture dengan menggunakan peatlands. Okay, so macam mana kita conserve dan juga restore peatland ni? Yang pertama, kita conserve wet peatlands. Okay, this approach is preventive and avoids the expensive cost of restoring peatlands to their natural hydrological state. This is simply putting a stop to the drainage of peatlands. There's no need for soil restoration projects if efforts are made to keep the natural state. People in surrounding communities be educated. Okay, so macam mana kita conserve dan juga restore peatland? Yang pertama, kita kenalah conserve wet peatlands. Okay, so masyarakat ataupun komuniti haruslah dididik kepentingan untuk menjaga peatlands dalam ekosistem semula jadi. Yang kedua ni menggunakan paludiculture. Apakah paludiculture? Paludiculture adalah satu kaedah di mana kita mengekalkan kelembapan atau wet peatlands ini. Okay, yang ketiga, rewetting and restoration. Rewetting ni adalah satu usaha untuk melembapkan semula, menjadikan tanah ini untuk masuk balik dalam dia punya sistem ataupun kitar hidrologi secara semula jadilah. Okay, di dalam keadaan anaerobik, iaitu tidak ada oksigen, kita tingkatkan water level untuk selari dengan permukaan tanah. Maksudnya kita membasahkan sesuatu kawasan lah. Okay. Rewetting reduces carbon dioxide and N2O emissions but increases the emission of CH4, which is released naturally in undisturbed peatlands. Okay, jadi bila kita rewetting ini, dia boleh mengurangkan carbon dioxide dan juga nitrate. Tetapi dia boleh meningkatkan pelepasan CH4 lah, metan lah. Tapi ini secara semula jadi. Okay, dalam keadaan tidak ada oksigen, okay, decomposition of plant material, itu penguraian bahan tumbuhan dengan melalui mikroorganism adalah sangat lambat, tetapi masih berlaku. So itu saja, nanti kita akan sambung dalam video yang seterusnya. Kita akan sentuh forestry pula. Thank you.